Penentu permintaannya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap barang ataupun perkhidmatan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kuantiti diminta. Kuantiti diminta barang ataupun perkhidmatan tu. Okey. Sama ada kuantiti diminta tu menaik ke menurun ke, dia based on beberapa faktor ni lah ataupun penentu permintaan, based on penentu permintaan ataupun determinants of demand. So sekarang ni korang boleh tengok dekat gambar. Gambar ni saya ambil dekat dalam buku teks juga, so korang boleh refer juga dekat buku teks. Okey. Penentu permintaan ni dia dibahagikan kepada dua. Penentu permintaan tu yang pertama ialah harga barang itu. Okey, maksudnya kuantiti diminta, kuantiti barang ataupun perkhidmatan tu meningkat ataupun menaik adalah berdasarkan harga barang tu sendiri. Sebelum ni kita dah belajar pasal hukum permintaan kan. Kalau harga barang tu meningkat, permintaan barang tu akan menurun. Kalau harga barang tu turun, permintaan barang tu akan meningkat. So, dia memang betul-betul bergantung kepada harga barang itu. Kalau cerita pasal durian, harga durian lah. Kalau harga durian naik, so permintaan terhadap durian akan menurun. Kalau harga durian tu turun, so permintaan terhadap durian akan meningkat. Okay? So dia berdasarkan semata-mata harga barang itu sahaja. Penentu permintaan yang kedua, selain daripada harga barang itu ialah bukan harga barang itu. Okay? Kiranya kalau bukan harga barang itu, kuantiti yang diminta tu naik ataupun turun, meningkat ataupun menurun bukan ditentukan oleh harga barang tu, tapi ada faktor-faktor lain. Itu maksud bukan harga barang itu. So, apa faktor-faktor lain tu? Faktor-faktor lain tu saya singkatkan jadi JCMPHD. Yang ni untuk senang korang ingat lah. J, jangkaan harga masa depan. C, cita rasa. M, musim. P, pendapatan. H, harga barang lain. Dan D, dasar kerajaan. Itu maksud JCMPHD. So, sekarang ni saya nak terangkan part bukan harga barang itu. Maksudnya, apa faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang atau perkhidmatan tu. Okay, selain daripada harga tu. Sebelum tu, okay, saya nak beritahu. Okay, kalau penentu permintaan tu harga barang tu, maksudnya yang berubah adalah harga. Harga barang tu dia berubah. Okey, harga tu mungkin dia akan naik ataupun dia akan turun. Maksudnya harga barang tu dia berubah. Tapi kalau penentu permintaan yang bukan barang itu, maksudnya yang faktor-faktor selain daripada harga lah. Okey, yang itu dia punya harga tu dia tak berubah. Dia tetap fix. Contoh, kalau tepung tu harga RM2.50, RM2.50 je. Dia tak ada menaik, dia tak ada menurun. Dia memang fix macam tu. Dia memang tetap, dia tak berubah. Okay? So, bila harga tak berubah, okay, dia still akan menyebabkan kuantiti barang ataupun perkhidmatan yang diminta tu dia boleh kuantiti tu dia boleh meningkat ataupun dia boleh menurun. Still mempengaruhi kuantiti diminta tu. Okey, walaupun harga tu tak berubah. Harga tu tetap. Okey. So apa faktor-faktor dia? Okey, faktor-faktor dia JCMPHD ni lah. Okey, saya cerita pasal J dulu. J ialah jangkaan harga masa depan. Okey. So, jangkaan harga masa depan ni maksudnya kita sebagai pengguna, kita dah expect dah yang harga barang tu dia akan naik ataupun turun pada masa akan datang. Contoh macam sekarang ni bulan 11. Bulan depan bulan 12. Okey, kita dah tahu dah kalau company ni katakanlah kita memang setiap tahun kita memang beli baju daripada company A. Okey, company A ni dia memang jual baju yang kita minat lah. So, kita memang dah tahu setiap hujung tahun, bulan 12 lah. Sekarang ni bulan 11. So, katakanlah bulan depan bulan 12. Kita memang dah tahu, setiap tahun kita dah tahu yang setiap tahun company tu mesti buat year end sale. So, biasanya setiap tahun company tu dia akan buat year end sale lah. Okey, so bila company tu buat year end sale je, dia akan buat sale kau 50%, 70%, 90% pun ada. So, memang customer akan berebut-rebut beli pada hujung tahun tu. Okay.
So, bila customer diorang ni dah tahu yang company tu akan buat sale kau-kau, sale hujung tahun pada bulan depan. So, sale bulan ni akan drop. Orang takkan beli bulan ni punya. Okay? Kiranya permintaan terhadap, contohlah kalau company tu jual baju. So, permintaan terhadap baju akan menurun pada bulan 11. Sebab dia punya pengguna dah jangka yang harga baju tu akan menurun pada bulan depan. Nampak tak? Kita dah tahu dah yang harga baju tu dia akan menurun, company tu dia akan buat sale, kau-kau punya. So, kita tak akan beli sekarang. Kita akan tunggu bulan depan, betul tak? Untuk dapatkan sale. Kalau tak, kita rugilah. Okay, so itu maksudnya jangkaan harga masa depan. Okay, sebaliknya, kalau kita expect yang harga tu akan meningkat. Contohnya kalau emas gelang, rantai, subang semualah. Okay? Bila keluar dekat berita yang harga emas tu akan meningkat bulan depan. Kalau harga emas tu meningkat, okay, permintaan terhadap emas tu buat masa sekarang ni, dia akan berkurang ke meningkat? Dia akan meningkat, okay? Hubungan untuk jangkaan harga masa depan ni adalah positif. Maksud hubungan positif tu contoh macam tadi kan. Kalau company tu dia turunkan harga baju tu, so permintaan terhadap baju tu juga akan menurun. Okay? Contoh kalau emas, kalau dekat berita keluar harga emas menaik, so permintaan terhadap emas pun menaik. Sebab apa menaik? Contoh, kita dah tahu harga emas tu dia akan menaik bulan depan. So, kita pun berebut-rebutlah beli emas sekarang. Sebab nanti kalau bulan depan beli, kita rugilah sebab harga emas tu naik. Baik kita beli pada harga yang murah, nampak tak? So, bila kita dah expect, kita dah jangka, okay, kita dah predict yang harga emas tu akan meningkat. So, kita akan beli banyak sekarang ni. Okay? Contoh lain, kalau contohnya syarikat Pro2 ataupun Proton, okay, dia bagi tahu yang bulan depan harga kereta akan meningkat. So, orang akan berebut-rebut beli kereta pada bulan ni sebab dia mestilah kita mestilah nak beli harga kereta pada harga yang murah kan. So, orang akan berebut-rebut beli, berebut peluang sebab dia tak nak nanti kalau beli pada bulan depan, nanti dia rugilah sebab harga kereta meningkat. So, better beli pada harga yang murah. Better beli sekarang sebab kalau sekarang harga murah, still murah. Kalau tunggu bulan depan, harga dah makin meningkat. Okay? So, itu maksud dia. Hubungan dia adalah positif. Okay, seterusnya ialah cita rasa. Penentu permintaan yang seterusnya, kalau bukan harga barang itu, ialah cita rasa. Okay? So, cita rasa ni adalah orang kata taste, kita punya taste lah. Apa yang kita punya favourite, kita punya kegemaran tu apa, okay? So, manusia ni dia ada cita rasa masing-masing. Contoh, kalau beg tangan. Orang perempuan kan suka pakai beg tangan kan. Ada orang dia suka pakai beg tangan yang beli kat pasar malam je. Ada orang suka beli beg tangan bandel. Ada orang suka beli beg tangan LV yang mahal kan. So, dia depend on cita rasa pengguna masing-masing, okay? Ada orang suka kek strawberry, ada orang suka kek coklat, okay? So, setiap orang tu dia punya cita rasa berlainan, okay? So, cita rasa ni dia mempengaruhi juga permintaan terhadap sesuatu barang tu. Contohnya kalau saya suka gila aiskrim yogurt tu. Yogurt lau-lau, saya memang suka gila yogurt lau-lau tu, okay? So, bagi saya, tak kisahlah harga lau-lau tu meningkat ke, menurun ke, mahal ke, murah ke, saya still beli. Sebab apa? Sebab saya suka gila makan benda lah tu. Saya suka makan lau-lau tu. Kalau barang tu mahal ke, murah ke, tapi kalau orang tu dah suka gila benda lah tu, orang still beli. Macam Apple, macam iPhone. iPhone kan mahal. Tapi kalau orang tu memang dah suka, memang dia tak boleh pakai phone lain. Memang kena beli iPhone juga walau macam mana pun kan. So, kalau orang tu, dia tak ada duit pun dia akan usaha belikan. Dia akan usaha kumpul duit untuk beli iPhone tu. Nampak tak? Okay, cita rasa ni memang kuat lah. Walaupun orang tu tak mampu pun dia akan beli. Sebab dia memang suka gila kat benda Allah tu. Okay, so itu contoh cita rasa. Tapi, cita rasa ni dia boleh berubah. Dia boleh diubah. Okay, contoh
apa benda yang boleh mengubah cita rasa ni? Contohnya iklan. Iklan, okey. Kalau ada buat promosi. Contoh, dekat Facebook kan banyak viral-viral ni. Okay, kalau contohnya ada viral ais kepal Milo. Contoh ais kepal Milo kan. Okay, so masa tu dulu pernah satu ketika dulu viral pasal ais kepal Milo ni lah. Ais kepal Milo lah. Okay, so contoh saya tak minat. Saya tak minat ais kepal tu. Saya tak pernah rasa pun. Saya tak minat. Okay, tapi disebabkan viral dekat Facebook tu orang duk kata sedap. So, saya pun teringinlah nak rasa. So, saya akan pergi ke kedai tu untuk beli ais kepal Milo tu. Untuk rasa sendiri betul ke sedap. Cita rasa tu dia boleh berubah sebab iklan yang mempengaruhi kita. Iklan tu dia boleh mempengaruhi kita lah. Okay, contoh macam viral dekat Facebook. Viral tu is one kind of advertisement lah, iklan. Okay, so iklan tu dia boleh mempengaruhi kita punya cita rasa. Daripada kita tak suka, kita boleh jadi suka. Nampak tak? Okay, contoh yang lain. Kalau sebelum ni kita ni seorang yang tidak mementingkan produk penjagaan kesihatan ataupun makanan tambahan. Kita tak hiraukan sangatlah apa-apa produk yang ada kat pasaran macam vitamin C ke, energy booster ke apa semua tu, kita tak ambil pot sangat, kita tak hirau sangat. Tapi sejak ada COVID-19 ni, so kesedaran kesihatan tu semakin meningkat. Orang akan berebut-rebut nak beli vitamin C untuk boost diorang punya immune system. Contoh untuk diorang prevent daripada kena COVID-19 tu. Okay, so permintaan terhadap vitamin C akan meningkat. Okay, dulu orang tak kisah sangat pasal produk penjagaan kesihatan ni ataupun makanan tambahan ni. Tapi sejak ada penyakit ni, okay, so cita rasa kita tu telah berubah. Daripada dulu kita tak suka sangat makan makanan tambahan ni, tapi sekarang ni kita dah jadikan benda tu macam makanan wajib untuk kita pula. Sebab kita nak jaga diri kita, kita nak protect diri kita daripada COVID-19. Bila kesedaran kesihatan kita tu meningkat, so permintaan terhadap produk penjagaan kesihatan juga akan meningkat. Seterusnya ialah musim. Okey, musim ni contohnya musim ni dia bukan sepanjang tahun. Okey, dia ada waktu-waktu tertentu. Contohnya musim Hari Raya Aidilfitri. Okey, ataupun Hari Raya Puasa lah. Okey, contoh kalau Hari Raya Puasa, orang akan berebut-rebut beli apa? Beli daging untuk buat rendang, ayam. Lepas tu maybe buluh untuk buat lemang, ketupat apa semua tu. So, permintaan terhadap ayam, daging, buluh, ketupat, okay, semua tu akan meningkat disebabkan perayaan Hari Raya Puasa ataupun Hari Raya Aidilfitri lah. Okay, so itu maksudnya musim. Kalau macam hari-hari biasa yang bukan pada Hari Raya, yang benda-benda ala lain tu tak laku. Rendang orang tak makan sangat pun. Rendang ke ketupat ke lontong ke orang tak makan sangat. Okay? Tapi bila hari raya ni jadi macam makanan wajib tau untuk orang yang sambut hari raya ni. So permintaan terhadap daging, ayam, buluh, ketupat apa semua tu akan meningkat. Okay? Lepas tu contoh lain macam tahun baru Cina. Kalau tahun baru Cina, memang masyarakat Cina dia akan beli banyak limau. So permintaan terhadap limau akan meningkat. Okey. Kalau tak pasal perayaan pun, contohnya kalau musim lah. Contohnya kita kan ada musim panas, musim sejuk kan. Contoh kalau pada musim sejuk, permintaan terhadap aiskrim ataupun ais batu akan meningkat sebab orang nak sejukkan badan diorang, so diorang pun makanlah aiskrim. So aiskrim, so pakcik-pakcik yang abang-abang yang bawa aiskrim tu, bawa motor yang jual aiskrim tu pun pendapatan dia pun akan meningkat sebab orang banyak beli aiskrim daripada dia lah. Okey, sebab cuaca kan panas. Okey, so itu adalah contoh musim. Pendapatan ni adalah kita punya gaji ataupun income lah. Okay, so kalau kita fikir logik akal, kalau gaji kita besar, kita banyak duit kan, so kita akan beli barang dengan banyak. Kuasa beli kita ataupun kemampuan untuk kita beli barang tu akan meningkat, betul tak? Okay, so itu secara logik akal. Okay, kalau pendapatan kita menurun pula, income kita tak banyak mana lah. Okay, kita punya gaji tak banyak mana, so kita pun akan limit ke kita punya barang tu. Kita tak beli barang sangat. Okay,
Tapi, tak semestinya kalau gaji kita tu tinggi, besar, kita akan lagi banyak beli barang tu. Tak semestinya juga kalau gaji kita tu sikit, pendapatan kita kurang, kita akan kurang beli barang tu. Dia depend on jenis barang tu sendiri. Dia bergantung kepada jenis barang tu. Kalau jenis barang tu dia ada 3. Satu adalah barang mesti. Barang mesti ni adalah contohnya barang yang wajib ada kat rumah. Barang yang wajib kita guna hari-hari. Kalau tak ada barang ni, kita tak boleh teruskan hidup kita lah. Contoh. Contoh barang tu ialah contohnya macam garam dengan gula. Kalau kita nak masak, kalau kita tak ada garam dan gula, kita rasa macam kita pun tak lalu nak makan kan. Macam makanan kita tu akan jadi tawar tanpa garam dan gula. So, garam dan gula tu adalah barang mesti. Barang mesti yang mesti ada kat dapur kita. So, kalau barang mesti tu, walaupun pendapatan kita meningkat, kita still beli barang tu. Sebab barang tu barang wajib yang ada kat dapur. Tapi walaupun pendapatan kita menurun pun, kita tak ada gaji kena potong sebab COVID pun, kita terpaksa juga beli barang tu. Beli garam dan gula tu untuk masak hari-hari. Betul tak? So, barang mesti ni, permintaan dia tak berubah. Permintaan dia tetap. Pendapatan kita naik ke, turun ke, permintaan terhadap barang mesti tu still ada. Tetaplah. Dia tak ada naik, dia tak ada turun. Walaupun pendapatan kita naik, walaupun pendapatan kita meningkat ataupun menurun, permintaan terhadap barang mesti tu adalah tetap. Dia tak berubah. Itu barang mesti. Yang kedua, jenis barang yang kedua ialah barang biasa. Barang biasa ni adalah barang yang biasa kita gunakan dekat rumah. Contoh, So, barang biasa ni yang biasa kita guna, contohnya macam kat rumah kita perlu apa? Kita beli tisu ke, ataupun surat khabar ke, kita beli berus gigi, ubat gigi, sabun mandi, pinggan mangkuk. Contoh, itu adalah barang biasa yang kita guna, yang selalu kita guna untuk kita gunakan untuk isi rumah lah. So, barang biasa ni, kalau pendapatan individu tu meningkat, kalau gaji kita naik, so lagi banyaklah kita beli barang-barang keperluan rumah tu, contoh. Tapi kalau gaji kita menurun, kita pun kuranglah beli barang biasa tu. Sebab kita nak limitkan. Sebab gaji kita kan gaji kita kan kecil, so kita kena pandai-pandai bajet lah, kita kena limitkan pembelian barang tu. So, kalau barang biasa, dia depend on pendapatan kita. Kalau pendapatan kita meningkat, so kita lagi banyak beli barang biasa. Tapi kalau pendapatan kita menurun, kita akan kurang beli barang tu. Lepas tu jenis barang yang ketiga. Jenis barang yang ketiga ialah barang bawahan. Barang bawahan ni ialah biasanya barang-barang yang digunakan oleh orang-orang yang hidup susah lah, hidup miskin. Contohnya macam beras hancur. Beras hancur ni biasanya orang-orang miskin, orang-orang yang tak mampu, dia akan guna beras hancur instead of beras yang ada dekat shopping mall, beras yang ada dekat pasar raya tu lah. So, kalau pendapatan dia tu meningkat, Contoh orang miskin tu dah berjaya, dia jadi kaya, dia dah meningkat, pendapatan dia meningkat. So, dia tak akan guna dah beras hancur tu, dia akan beralih lah, dia akan beli beras yang better, beras yang lagi elok, beras yang ada dekat pasar raya tu. Contohnya beras Faizah ke, beras basmati ke, dia akan tukar. So, kalau pendapatan individu tu meningkat, permintaan terhadap barang bawahan ni akan menurun. Sebaliknya, kalau pendapatan individu tu menurun, permintaan terhadap barang bawahan tu akan meningkat. Kalau dia tak ada duit, kalau dia lagi tak ada duit, kalau gaji dia makin kurang, so lagi banyaklah dia akan beli beras hancur tu untuk dia tampung keperluan harian dia lah. Penentu permintaan yang seterusnya bagi bukan harga barang itu ialah harga barang lain. Harga barang lain ni maksudnya permintaan barang tu sama ada meningkat ke ataupun menurun ke, ditentukan oleh harga barang lain. Kiranya harga barang lain dia akan affect kuantiti yang diminta oleh barang tu. Contoh, kalau untuk harga barang lain dia dibahagikan kepada 2. Satu,
barang pengganti, satu lagi barang penggenap. Okey, barang pengganti ni dalam bahasa Inggeris kita panggil substitute goods. Kalau barang penggenap ni kita panggil complementary goods. Untuk barang pengganti dengan barang penggenap ni, dia melibatkan dua jenis barang. Okey. Kalau yang lain-lain tadi yang saya cerita, faktor-faktor yang lain tadi tu, dia hanya melibatkan satu jenis barang sahaja. Cuma yang untuk faktor yang ni, yang harga barang lain ni, okay, dia melibatkan dua jenis barang. Dua jenis barang tu, dia dalam kelompok yang sama, dia dalam grup yang sama. Ini saya nak cerita pasal barang-barang pengganti. Okey, barang pengganti ataupun substitute goods. Okey, contoh kalau dalam grup air, kita nak buat air. Okey, kalau kita nak buat air, air apa yang kita boleh buat? Air teh, air kopi, air oren, air Milo, air Horlick. Ada macam-macam dalam grup air tu, ada macam-macam produk kan. So, dalam grup air tu ada macam-macam produk. Dia hanya berkaitan dengan harga dan kuantiti diminta. Contohnya Milo lah. Contohnya Milo. Kalau harga Milo tu meningkat, agak-agak orang nak beli tak kalau harga Milo tu meningkat? Tak kan? Orang dah tak beli Milo. Habis tu orang nak beli apa kalau tak beli Milo? Maybe orang akan beli benda lain. Apa yang dalam grup air yang saya bagi tahu tadi? Contohnya Horlick. Kan? Kalau orang tak beli Milo, orang akan beli Horlick. Okay, disebabkan harga Milo tu meningkat, so dia akan pergi ke air Horlick sebab air Horlick tu lagi murah daripada Milo. Okay, so orang akan pilih Horlick daripada Milo. Kalau harga Milo meningkat, so kuantiti diminta terhadap Horlick akan meningkat. Hubungan di dekat sini adalah positif. Okay, positif kalau harga meningkat, kalau harga barang A meningkat, kuantiti diminta oleh barang B akan meningkat. Kalau harga barang A menurun, kuantiti diminta oleh barang B akan menurun. Okay, hubungan dia adalah positif. Barang pengganti ni adalah apa barang yang boleh gantikan barang yang kita nak tu. Contohnya, kita nak beli Milo, tapi harga Milo tu meningkat. Kita nak beli Milo, tapi harga Milo tu mahal, meningkat. Harga dia tak biasa macam kita beli selalu. So, apa barang lain yang boleh ganti Milo yang kita nak tu? Contohnya, Horlick, teh, air apa lagi, Cadbury ke, air Dutch Lady ke. Okay, so itu dalam grup air juga. Dia kena tengok grup yang sama lah. Okay, contohnya kalau kita nak beli ikan, kita nak beli ikan tu tapi harga ikan tu naik. So kita akan beli benda lain. Apa benda yang boleh ganti ikan? Contohnya ayam, daging, sotong, udang. Okay, so itu dalam grup yang sama. So itu contoh barang pengganti ataupun complementary goods. Yang kedua, barang penggenap. Barang penggenap ialah complementary goods. Barang penggenap ni, kalau tadi yang barang ganti, apa benda yang ganti barang tu kan? Okay, kalau barang penggenap ni, apa barang yang melengkapi barang yang kita nak tu? Contohnya, kita nak beli berus gigi. Kita nak gosok gigi hari-hari kan? Mesti kita beli berus gigi. So, kita beli berus gigi. Adakah kita beli berus gigi sahaja? Tidak. Mesti kita beli dengan ubat gigi. Kalau kita beli berus gigi, kita mesti beli ubat gigi sekali. Nampak tak? So, ubat gigi tu adalah barang pelengkap kepada berus gigi. Dia macam kembar. Dia tak boleh dipisahkan. Dia mesti sekali. Kalau salah satu tak ada, dia jadi macam tak lengkap. Macam pelik lah kalau kita berus gigi tanpa ubat gigi. Macam pelik kan? Okay. So, itu contoh. Okay, contoh. Contoh yang lain. Contohnya macam, kalau kita beli kereta. Kita ada kereta, tapi kita tak nak beli minyak kereta. Faham tak? Kita ada kereta, tapi kita tak nak tuang minyak kereta. Kita tak nak beli minyak kereta. So, kereta kita tak boleh bergerak lah. Dia macam kembar. Kalau dah beli kereta, mestilah isi minyak kereta. Kiranya, minyak kereta tu adalah barang penggenap kepada kereta. Dia mesti together. Mesti bersama-sama. Kembar lah katakan, tak boleh dipisahkan. Contoh lain, contohnya macam pen. Kalau ada pen, tapi tak ada dakwat, tak guna juga. Mesti ada dakwat. Kalau tak, macam mana kita nak tulis? Okay? So, dakwat tu adalah barang pelengkap kepada pen. Okay? So, barang penggenap ni, hubungannya adalah negatif. Okay? Negatif ataupun songsang. Contoh, kalau harga berus gigi tu meningkat, mestilah orang tak nak beli berus gigi, betul tak?
sebab harga dia dah meningkat. So, kalau harga berus gigi tu meningkat, so maka kuantiti ataupun permintaan terhadap ubat gigi akan menurun. Sebab orang dah tak nak beli berus gigi, so buat apa dia nak beli ubat gigi? Ubat gigi pun akan menurun lah. Okay? So, itu maksud hubungan yang negatif. Kalau harga berus gigi meningkat, maka kuantiti diminta, ubat gigi tu, permintaan terhadap ubat gigi tu akan menurun. Okay? So, itu maksud hubungan yang negatif ataupun hubungan songsang. Okay? Kalau saya ulang lagi sekali, kalau barang pengganti, hubungannya adalah positif. Kalau barang penggenap, hubungannya adalah negatif. Okay, next, yang terakhir sekali, penentu permintaan dalam part bukan harga barang itu ialah dasar kerajaan. Okay, dasar kerajaan ni adalah kiranya undang-undang ataupun tindakan yang diambil oleh kerajaan lah. Okay, dasar kerajaan ini sebenarnya mempengaruhi juga permintaan terhadap barang ataupun perkhidmatan. Okay, Contoh macam sekarang ni kan tengah kes COVID-19 kan. So, apa yang kerajaan buat? Okay, contohnya kerajaan baru-baru ni kerajaan dah benarkan pengeluaran air sina ataupun dia benarkan pengeluaran duit daripada akaun pertama KWSP. Okay, so bila tak ada pengecualian, kiranya sesiapa pun boleh keluarkan duit daripada akaun pertama KWSP. So, bila kerajaan buat macam tu, itu adalah dasar kerajaan. Okay, dasar kerajaan. So, bila kerajaan buat macam tu, apa jadi? Bila orang semua boleh keluarkan duit diorang, so permintaan terhadap barang dan perkhidmatan juga akan meningkat. Sebab orang ada duit untuk berbelanja. Okay, so bila orang ada duit, diorang pun akan beli barang lah. Okay, beli barang dengan banyak. Okay, contoh yang lain kalau kerajaan bagi bantuan lain, contohnya bantuan sehari hidup. Okay, bantuan sehari hidup. Okay, macam-macam lah sebelum ni ada grant khas prihatin untuk peniaga mikro. Okay, so itu adalah contoh-contoh dasar kerajaan. Okay, itu adalah contoh dasar kerajaan yang bagus lah. Yang meningkatkan pendapatan individu, yang meningkatkan kuasa beli, kemampuan seorang untuk beli barang. So, permintaan terhadap barang ataupun perkhidmatan itu akan meningkat. Sebaliknya, kalau dasar kerajaan yang lain, contoh kalau kerajaan dia naikkan cukai pendapatan individu. Maksudnya, lagi banyak gaji orang tu, lagi banyak cukai yang dia kena bayar. Okay? So, kalau macam tu, dia terbalik. Kalau macam tu, permintaan terhadap barang akan berkurang. Bila kadar cukai dinaikkan, maksudnya gaji yang kita dapat bulan-bulan tu, dia akan berkurang sebab kita kena bayar cukai dekat kerajaan. Nampak? Okay? So, bila gaji kita kurang daripada sepatutnya lah. Okay? Kita pun akan limitkan kita punya perbelanjaan. Kita pun akan kurangkan kita punya perbelanjaan. Maka permintaan terhadap barang dan individu tu akan menurun. Okay, menurun sebab orang tak banyak belilah.